Salam sejahtera, nama saya Nuraida Saira daripada Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Teknik semester 7 yang akan membuat penerangan mengenai 10 varieti kelapa di Malaysia. Taksonomi, nama saintifik bagi kelapa adalah Cocos nuciferosa L atau dikenali sebagai kelapa ataupun nyo yang merupakan daripada keluarga palmae dengan order Araceaceae. Terdapat dua jenis kelapa iaitu kelapa tinggi Cocos nuciferosa var. typica dan kelapa rendah Cocos nuciferosa var. nana. Kecukan di antara dua jenis kelapa tersebut akan menghasilkan kelapa hybrid seperti mawar dan matak yang mempunyai ciri sederhana tinggi. Secara keseluruhan, saya akan menerangkan 6 isi kandungan iaitu mengenai varieti kelapa di Malaysia, varieti kelapa yang disyorkan dan ciri-cirinya, produktiviti dan perbandingan matak dan pandan, produktiviti dan perbandingan MRD dan MYD, kawalan rumpai serta produk berasaskan kelapa. Terdapat 12 jenis varieti kelapa yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah kelapa tinggi Malaya atau dikenali sebagai Malayan Tall. Yang kedua adalah kelapa rendah merah Malaya atau dikenali sebagai Malayan Red Dwarf MRD. Yang ketiga ialah kelapa rendah kuning Malaya atau dikenali sebagai Malayan Yellow Dwarf MYD. Yang keempat adalah kelapa rendah hijau Malaya atau dikenali sebagai Malayan Green Dwarf MGD. Yang kelima ialah kelapa mawar Malayan Dwarf dan juga dengan West African Tall. Yang keenam adalah kelapa matak merupakan daripada MYD atau MRD dan juga Tak Nanan Tall. Yang ketujuh adalah kelapa tinggi Afrika Barat. Ke-8 adalah kelapa tinggi Tak Nanan. Ke-9 adalah kelapa tinggi Renal dan ke-10 ialah kelapa wangi Aromatic Dwarf. Yang ke-11 adalah kelapa Maron hasil daripada MYD atau MRD dan juga Renal Tall. Yang ke-12 adalah kelapa mama yang dikenali sebagai daripada MYD atau MRD dan juga Malayan Tall. Antara varieti yang ditanam di Malaysia dan potensi hasilnya adalah Malayan Tall yang merupakan jenis tinggi dengan hasil daripada 8,000 per tahun. Yang kedua adalah Tak Nanan Tall yang merupakan jenis tinggi dengan potensi hasil adalah 10,000. Manakala Malayan Red Dwarf dan juga Malayan Yellow Dwarf merupakan jenis yang rendah dengan anggaran potensi hasilnya adalah 40,800. Dan juga yang paling rendah adalah West African Tall dan juga Renal Tall yang merupakan jenis yang tinggi dengan hasil potensi yang sebanyak 10,000 per setahun. Varieti kelapa yang disyorkan dan ciri-cirinya. Ini merupakan senarai varieti kelapa yang disyorkan untuk penanaman. Yang pertama ialah kelapa matak. Kelapa matak ialah kelapa hybrid yang dihasilkan daripada pendebungaan silang antara kelapa rendah Malaya dan kelapa tinggi Tak Nanan. Ketinggian pokok kelapa matak boleh mencapai 15 meter dengan daun, bunga dan buahnya yang berwarna sama ada hijau, oranye atau keemasan bergantung kepada jenis pokok induk kelapa rendah Malaya dan juga kelapa tinggi Tak Nanan. Purata bilangan buah kelapa matak dianggarkan sebanyak 140 biji per pokok per tahun. Potensi hasil dengan densiti penanaman 178 pokok per ha ialah sebanyak 25,000 biji per hektar per tahun. Bilangan buah setandan di antara adalah 10 hingga 22 biji. Seterusnya ialah kelapa mawar. Kelapa mawar ialah kelapa hybrid yang dihasilkan daripada pendebungaan silang kelapa rendah Malaya dan juga kelapa tinggi Afrika Barat. Ketinggian pokok boleh mencapai sehingga 15 meter. Warna daun, bunga dan buahnya juga sama ada hijau atau jingga pucat bergantung kepada pokok induk iaitu pokok kelapa rendah Malaya. Bilangan buah standard ialah 14 hingga 16 biji. Ciri-ciri kepada kelapa mawar ni ialah buah yang kecil, isu irung yang tebal, kandungan gula yang tinggi, santan berbau harum, warna buah hijau atau jingga pucat. Hasilnya ialah 14 hingga 16 biji per tandan.
Yang ketiga ialah kelapa pandan atau dikenali sebagai kelapa wangi. Kelapa pandan ialah kelapa jenis rendah yang diperkenalkan dari Thailand pada tahun 1971. Di Thailand, kelapa ini dipanggil sebagai Mak Pro Nam Hom dan dikenali sebagai peringkat antarabangsa iaitu aromatic dove. Anak pokok kelapa pandan boleh dikenali melalui bau wangi pandan pada hujung akar yang dihancurkan dan melayur bahagian bawah isi daun. Jarak penanaman yang disyorkan adalah 6.5 meter kali 6.5 meter dengan kaedah segitiga, dan ini akan menghasilkan kepadatan 272 pokok sehektar. Keistimewaan cultivar kelapa pandan ialah isi dan buahnya berbau wangi pandan dan sesuai untuk diminum dan dimakan segar. Ketinggian pokok boleh mencapai 6 meter. Tandan dan buah berwarna hijau dan buahnya kecil berbentuk bulat bersegitiga dengan bilangan buah setandan di antara 10 hingga 22 biji. Seterusnya ialah produktiviti dan perbandingan matak dan pandan. Permintaan terhadap benih kelapa hybrid matak semakin tinggi setiap tahun daripada penanam kelapa kerana ia boleh memberikan hasil yang tinggi. Kelapa pandan pula lebih dilihat ditanam untuk menghasilkan kelapa bagi air kelapa yang berbau pandan. Di sini kita dapat tengok sejenis kelapa hybrid. Ia dihasilkan secara kacukan atau pendebungaan silang antara bunga betina MRD atau MYD dengan bunga jantan. Taknanan dikenali sebagai sederhana tinggi dengan 15 meter dan mempunyai tapak gajah. Manakala yang lain adalah ia adalah kelapa jenis rendah dengan ketinggian boleh mencapai 6 meter dengan tidak mempunyai tapak gajah dan juga dikenali sebagai kelapa wangi kerana ianya mempunyai isi dan air yang beraroma pandan. Lain-lain varieti yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian ialah MRD dan juga MYD seperti yang terlihat di dalam gambar. Perbezaan MRD dan MYD. Untuk MRD ialah sejenis kelapa rendah yang dihasilkan secara terbuka, iaitu pendebungaan terbuka dan mencapai ketinggian 6 meter. Manakala MYD adalah sejenis kelapa rendah yang dihasilkan secara pendebungaan terbuka dengan ketinggian pokok yang boleh mencapai 6 meter. Untuk MRD, ia mempunyai Brix sebanyak 5.6%, manakala MYD mempunyai 6.1% sahaja. Purata berat isi bagi MRD ialah 0.32 kg, manakala purata berat isi bagi MYD adalah 0.35 kg. Seterusnya ialah kawalan rumpai. Di kawasan kelapa tersebut, rumpai tahunan selaput tunggal atau dikenali sebagai Micania micrantha, rumpai saka seperti lalang, rumput sambari, rumput hari hitam. Ini merupakan salah satu merupakan rumpai yang perlu dikawal. Untuk mengatasi masalah rumpai ini, kawalan rumpai secara integrasi yang merangkumi kawalan secara manual, mekanikal serta amalan kultural dan penggunaan racun rumpai adalah diusulkan. Sebagai contoh adalah kawasan kelapa muda. Rumpai yang terdapat di sekeliling pangkal pokok kelapa iaitu 0.6 meter garis pusat boleh dikawal secara manual dengan mencabut dengan tangan atau menggunakan tajak. Jika terdapat rumpai memanjat, hendaklah dicabut dan dibuang. Kawalan rumpai hendaklah dijalankan tiap-tiap bulan pada tahun pertama dan dikurangkan apabila pokok kelapa membesar kerana naungan kanopi pokok kelapa menyekat pertumbuhan rumpai. Jalankan kawalan rumpai dengan berhati-hati supaya akar pokok kelapa tidak tercedera. Racun rumpai tidak digalakkan kerana ia mungkin akan menyebabkan fitotoksik terhadap tanaman. Pelepah yang dilonggokkan di antara barisan pokok kelapa dapat juga mengurangkan infestasi rumpai. Seterusnya ialah kawasan kelapa matang. Racun rumpai boleh disyorkan untuk mengawal rumpai yang tumbuh di sekeliling pokok kelapa yang matang. Contohnya glufosinate amonium dan MSME. Racun MSME adalah dari jenis sentuh dan berkesan untuk mengawal pelbagai jenis rumpai semusim. Kadar yang disyorkan ialah 1.0 hingga 3.0 kg per hektar bahan aktif.
Racun glifosit pada kadar 1.25 hingga 2.5 kg per hektar. Bahan aktif dan glifosit amonium pada kadar 0.5. Bahan aktif adalah racun jenis yang sistematik yang diserap melalui daun batang. Elakkan tempias pada pokok kelapa semasa membuat semburan. Kedua-dua racun ini dapat mengawal rumpai sempurna dari saka.